Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala kerana dapat bersama pada malam ini. Insya-Allah pada malam ini saya akan sambung perbincangan bab yang ke-25, muka surat 55. Kaifa yaqumul imam as-sufuf? Kaifa yuqawwimul imam as-sufufa? Ini bagaimana kaifiat imam membetulkan saf makmum. Tersilap tu perbetulkan. Sufuf jamak daripada saffun, saffani, sufuf. Bagaimana kaifiat imam membetulkan saf makmum? Tersilap tu. Imam An-Nasa'i telah mengemukakan dua hadis di bawah bab ini. Hadis yang dikemukakan di bawah bab ini menunjukkan rupa saf yang dibentuk oleh Nabi SAW. Jadi kita nak bincang dalam bab yang ke-25 ni berdasarkan kepada bab dan hadis yang dikemukakan oleh Imam Nasa'i adalah bagaimana bentuk atau rupa saf yang telah dibentuk oleh Nabi SAW. Baik, hadis yang pertama iaitu hadis yang ke-810. Wa bi qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala anba'ana Abu al-Ahwas an Simak an Nu'man bin Bashir qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqawwimu as-sufuf kama tuqawwimu al-qidah fa absara rajula kharijan sadruhu min as-saf فلقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تقيمن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. Imam Nasa'i dengan sanadnya telah meriwayatkan hadis ini daripada An-Nu'man bin Bashir. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membetulkan saf sebagaimana dibetulkan batang anak panah. Cuba tengok 26 tu, saya buat sedikit dia punya nota kaki. Batang panah yang belum dimasukkan mata panah dan bulu pada bahagian pangkal dia. Mana anak panah yang belum dimasukkan bulu dan juga anak dan mata panah. Mana sebelum diletak mata panah dengan bulu, dia batang panah tu mesti diluruskan dulu. Sebab di situ sebenarnya dia terletak kita kata berkualiti atau tidak berkualiti anak panah ni. Mula-mula sekali dia letak pada batang gitu. Maknanya perlu kalau kita kena raut biar betul lah. Kena buat molek batang panah tu. Mana kena betul sungguh tu sebelum masuk mata dengan bulu tu. Jadi Nabi buat perbandingan begitu. Supaya betul batang panah lah sebelum nak masuk bulu dengan anak panah. Nak ayatnya teliti. Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah melihat seorang lelaki terkeluar dadanya daripada saf. Jadi terkedepan, dada dia terkeluar ke depan. Jadi nampak sangatlah ketara. Demi sesungguhnya saya telah melihat baginda bersabda. Tertinggal lagi. Melihat baginda bersabda. Ini kata An-Nu'man lah. Sesungguhnya hendaklah kamu membetulkan atau meluruskan saf-saf kamu atau sesungguhnya Allah benar-benar akan membuatkan wajah-wajah kamu saling berselisih. Jadi cuba perhatikanlah di sini ana sebut ni sesungguhnya Allah benar-benar. Tu sebab dia begini. Sebab kalau kita perhatikan dalam teks Arab ni dia ada dua ayat penegas. Ayat ni memang tegas lah. Jadi kalau nak terjemuh kita kena sebut dua kali tu sesungguhnya Allah benar-benar. Makna hendak ayat Allah akan buat semati lah. Itu maksud dianya. Sebab saya tengok dalam terjemahan Indonesia tu dia terjemah satu saja. Sesungguhnya Allah akan membuatkan.
Sedangkan kalau dia gini, kalau kaedah kalau belajar harfiah pun, kalau ada lam di awal pada kalimah fa'il tu, fa'il mudhari' lepas tu nun bertasydid, maknanya dua ayat penegas itu. Sesungguhnya Allah benar-benar akan membuatkan wajah-wajah kamu saling berselisih. Baik, perbincangan dan pedoman hadis. Yang pertama, hadis An-Nu'man bin Bashir al-Sahih, dan ia dikeluarkan juga oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dari segi statusnya hadis ini hadis sahih. Terdapat dalam Sahih Muslim. Baik, tujuan Nabi SAW mentashbihkan saf dengan batang panah adalah sebagai mubalaghah. Sebagai mubalaghah, untuk menunjukkan sangat penting. Bukan perkara main-main, luruskan saf ini. Bertegas agar usaha menyempurnakan saf dilakukan dengan bersungguh-sungguh. Barulah ia mendatangkan kebaikan dalam kehidupan. Sebagaimana batang panah akan berkualiti hanya apabila ia diluruskan sebelum ia dimasukkan bulu dan matanya. Apa guna dimasukkan bulu dan mata panah dengan sempurna jika awal-awal lagi pembuatan batang panah tidak sempurna? Usaha ini akan menjadi sia-sia. Sedangkan kita solat itu dia menjadi pembimbing dalam kehidupan yang lain. Kita nak terjemahkan kehidupan semasa salat dalam kehidupan di luar salat. Tiba-tiba yang hendak menjadi punca kepada kebaikan itu pun tidak sempurna. Sebab membetulkan sah ni termasuk dalam penyempurnaan salat. Begitulah juga usaha menyempurnakan saf salat akan memberi kesan positif kepada kesatuan berfikir dan kesatuan bertindak di medan kehidupan yang sebenar. Rupanya Nabi SAW hendak mengajar kita bahawa saf salat mempunyai hubungan yang erat sekali dengan kehidupan seharian kita. Bukan salat itu semata-mata. Mana saf itu, dia bukan berkait dengan salat semata-mata. Tapi dia juga berkait dengan kehidupan. Mana kalau ada popok kita tak betul, tu betul. Sebab tu kita betul sah ni, bukan kita betul kita saja. Kalau sah tu nampak longgar, kita minta. Sama ada kita rapat atau suruh dia perapat. Sebabnya, dia kena gini. Sah ni, katakanlah, kita nampak, contohnya, kita duduk di belakang imam lah kita kata. Tidak betul-betul belakang imam. Tiba-tiba ada saf sebelah kanan kita lah. Kalau sebelah ni sebelah kanan kita tu kosong. Jangan kita yang rapatkan. Kita minta orang di sebelah kita tu rapatkan. Sebab apa? Sebab poin dianya mesti dekat dengan imam. Saf yang longgar ni mesti orang yang bertindak merapatkan saf tu, dia mesti menuju ke arah imam. Itu maknanya. Ni kalau kita pergi ke sebelah sana, jadi semakin dekat Nabi ni, semakin ada dia punya furjah, kekosongan itu. Itu tak boleh begitu. Mana semakin dia menuju, seolah imam di sini, dia menuju gini. Kalau kita nak betul pun, ke arah dekat dengan imam. Itu maksud dia. Yang ketiga, apa maksud Allah menyelisihkan muka-muka kamu? Apa maksud sebenarnya ni? Yang Nabi sebut. Sebab bahasa ni tak boleh pakai sebagai makna zahir ni. Mesti ada maksud yang tersirat tu. Para ulama berbeza pandangan dalam memberikan maksud sabdaan ini. Yang pertama, jadi apa yang disabdakan oleh Nabi ni, para ulama berbeza pandangan lah. Cuma di sini saya kemuka kedua saja. Sebabnya, bila kalau kita tengok perbincangan yang banyak tu, lebih kurang saja. Yang pertama, sebahagian ulama mengguna pakai sabda Nabi SAW ini dengan makna yang zahir. Jika tidak ada usaha menyempurnakan saf dengan betul, maka Allah SWT akan merosakkan muka kamu. Kata Hafiz Ibn Hajar, ada yang berpandangan sabda ini dipakai dengan maksud yang hakiki. Kalau kita pakai muka sungguh, jadi huduh lah. Huduh yang macam mana tu, tak tahulah. Mungkin boleh jadi orang tengok, hilang kekuatan, hilang kehebatan. Nampak muka orang pandai, nampak macam nampak tak comel. Boleh jadi gitu. Pakai dengan makna hakiki lah. Muka-muka mereka itu akan diubah daripada asam menjadi cacat. Ada yang kata begitu. Betapa hakikinya makna ni. Tak boleh pakai secara kiasan, tidak boleh. Ini adalah ugutan dan ancaman yang sangat berat kepada orang yang tidak mempedulikan kesempurnaan saf salat. Maknanya ini termasuk dalam ancaman. Pendapat ini bukan hanya melihat hadis bab sahaja, bahkan mereka melihat juga riwayat lain. Umpamanya riwayat Abi Umamah yang menyebutkan, hendaklah kamu memperbetulkan saf-saf kamu. Hendaklah kamu memperbetulkan saf-saf kamu atau pasti hendaklah kamu memperbetulkan saf-saf kamu atau pasti akan dihapuskan wajah-wajah kamu. Mana kalau kamu tak betulkan saf, Allah akan hapuskan wajah-wajah kamu.
Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad. Namun sanadnya dhaif. Tapi sanad hadis ini dhaif. Jadi dhaif tak boleh pakai untuk ancaman. Tak boleh. Jadi sekadar untuk fadha'il boleh. Oleh kerana itu maka Ibnul Jauzi berkata, yang jelasnya contoh yang sama dengan ancaman berat ini ialah firman Allah, min qabli an natmisa wujuha fanaruddaha ala adbariha. Yang bermaksud, sebelum kami menyeksa dengan menghapuskan bentuk muka kamu sehingga berubah menjadi rata, yakni tidak bermulut, tidak berhidung dan tidak bermata. Jadi sama seperti adbar, seperti bahagian belakang itu. Lalu kami menjadikannya sama seperti rupa sebelah belakangnya. Dia kata, ni pun betul ancaman juga. Nak ayatnya beratnya. Memang kita tengok Allah tidak buat gitu dalam kenyataannya. Tak ada bunyi gitu. Tapi hadis ni nak ayatnya Allah boleh jadi Allah buat gitu. Boleh jadi ada berlaku kis-kis itu secara terpencil tu. Cuma kita tak tahu. Ada yang kata begitu. Ni pendapat pertama lah. Maknanya dia tak pakai sebagai majazi. Nak pakai secara hakiki. Jangan buat. Maknanya tahap mana tu pengabaian sah sehingga sampai jadi gitu. Tak tahulah. Tapi kita tengok kenyataan ni, kalau ada lah, boleh ada kalau ada apa orang sembunyi ke perkara tu. Boleh jadi. Ni pendapat pertama. Tapi ini sebenarnya bukan pendapat jumhur gini. Bukan ni. Tapi kata Ibnul Jauzi, kalau nak kira ayat Quran, ni lah. Nampak kira-kira nak sama dengan ayat ni. Ni. Yang kedua, sebagai ulama menggunakan pakar sabda dengan maksud yang tidak hakiki, yakni al-majaz. Pakar sebagai kiasan. Bukan dengan makna sebenar. Seperti kita tutup ular tu mari. Ular mana mari, ular tu mari. Pakar serbai ular tu. Pakar serbai, pakar jubah ular tu. Naknya belik kecap penipu hangit. Kita kata ular tu bukan makna ular sebenar. Tu mana kias saja tu. Tashbih saja tu. Ni pun Allah akan buat gitu sebagai nak kias. Jadi maksud dia sebenarnya kepada dia dengan makna hakiki. Iyalah apa kalau kita pakai dengan makna hakiki pun maksud dia. Maksud dianya penegasan. Ancaman yang berat. Jadi kenapa ulama, setengah-setengah ulama ni bahagian pertama ni tidak mahu pakai dengan makna yang majas. Tapi nak pakai dengan makna hakiki. Dia tak berani. Dia takut Tuhan maksudkan begitu. Sebab ayat Quran ni lah. Sebab ayat Quran, Jauzi kata sebab ayat Quran ni ada sebut gini. Yang kedua, sebahagian ulama menggunakan pakar sabda ini dengan maksud yang tidak hakikat, yakni secara majaz. Imam Nawawi berkata, ia bermaksud. Jadi kalau kita ambil pandangan yang kedua, bukan dengan makna hakiki, Imam Nawawi berkata, kenyataan Nabi itu bermaksud akan berlaku di kalangan mereka permusuhan, kebencian dan hati yang tidak sepakat. Perpecahan ini sebenarnya satu ujian, denda, hukuman daripada Allah SWT. Sepatutnya kalau berlaku perpecahan di kalangan umat, di kalangan kita ni, kena pakat fikirlah, kena muhasabah. Apa jadi gitu? Jangan nak menuding jari pada orang. Tak kena begitu. Laras bahasa hadis ini sama dengan kata-kata orang Arab. Misalnya kalau orang Arab kecek guna laras bahasa gini lah. Misalnya dia kata, taghayyara wajhu fulan alayya. Maksudnya saya nampak muka orang itu telah berubah menjadi buruk. Jadi lagu mana? Hidung tak ada, hidung kes ada. Buruk tu makna secara majas. Bila kata gitu malah huduh, teruk, tak ada kehormatan. Orang Kelantan panggil nampak pekak muka, pelepah perang. Tu maknanya isyarat kepada tak ada kejernihan pada wajah itu. Tidak ada berlaku nadarah. Nadarah ni kan apa ni? Berseri-seri itu. Tidak ada. Orang Arab guna gitu. Buruk lagu mana comel nampak tu. Orang Arab kata qabbahallah wajah. Ingat ada cerita Sayyidina Ali tu kan? Popok Khawarij nak marah dia. Bila sebut nama Sayyidina Ali dia, popok Mu'tazilah, popok Khawarij lah. Popok ni lah. Khawarij asalnya. Bila dia sebut nama Sayyidina Ali, dia kata qabbahallah wajah. Mudah-mudahan Allah burukkan muka dia. Burukkan muka ni maksudnya kata-kata takbih, kata-kata keji. Ya biar muka dia orang apa huduh biar comel pun. Bila ahli sunnah dengar gitu, ahli sunnah kata karramallahu wajah. Mudah-mudahan Allah muliakan wajah Sayyidina Ali. Sayangnya ahli sunnah pada Sayyidina Ali ni, sebab dia sahabat utama tu. Baik. Gitulah maksudnya. Jadi pengguna kalimah tu orang Arab pun guna gitu juga. Tapi bukan dengan makna yang hakikat secara majas. Baik, tidak sempurna saf menjadi punca perselisihan zahir dan perselisihan zahir berkenan akan melarat pada perselisihan hati. Jadi perselisihan zahir itu dia akan merebak pergi sampai ke hati nak pula dah. Kayak kita bincang dah sebelum ni. Asal keburukan manusia bermula daripada hati.
Tetapi kalau perbuatan zahir ini sudah berubah daripada baik menjadi jahat yang sangat ketara, dia juga memberi kesan lebih buruk pada hati. Makna macam dia berpusing daripada hati, dia menyebabkan buruk anggota zahir seperti yang disebut dalam hadis Nabi tu, idza salahat salahal jasadu kulluh tu. Tetapi kalau anggota zahir ni buruk, amalan maksiat sahaja dilakukan tetapi tidak cuba untuk diperbaiki, dia boleh memberi kesan lebih teruk pula kepada hati. Makna dia berpusing itu. Itu mengikut ulama. Baik. Kata Imam An-Nawawi lagi, ini jelas jika dilihat pada riwayat Abu Daud yang menyebutkan maksudnya, atau Allah akan menyelisihkan hati-hati kamu. Maknanya kalau kita perhatikan banyak riwayat. Hak dalam Nasa'i, hak tidak dalam Nasa'i. Pengabaian terhadap saf, tidak cakna terhadap betul sah, rapat sah ni, dia boleh menyebabkan jadi hati kita ni tidak sepakat. Wahdatul amal, wahdatul fikri tidak ada, memberi kesan kepada, tak ada juga wahdatul amal itu. Itu. Sebab tu dalam riwayat Abu Daud. Jadi maknanya hadir-hadirat, setiap kali nak salat dia kena ingat ni. Bakal kita jadi payah, benda kecil pun balah, takut kisah tak betul. Mana tahu. Bila Nabi sebut ni kena beri perhatian lah. Baik. Hadis yang kedua, yaitu hadis ke-811. Wa bi qala akhbarana Qutaibah wa bi qala akhbarana Qutaibah bin Sa'id qala hadatsana Abu al-Ahwas an Mansur an Talhah bin Musarrif an Abdurrahman ibn Ausajah an al-Bara ibn Azib qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatakhallalu as-sufuf min nahiyatin ila nahiyah yamsahu manakibana wa sudurana wa yaqul la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum wa kana yaqul inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala as-sufufil mutaqaddimah. Imam Nasa'i dengan sanad telah meriwayatkan hadis ini daripada Bara bin Azib. Beliau telah berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencelahi saf-saf dengan memeriksa dari setiap bahagian. Tengok depan, tengok belakang. Sungguh ni. Beliau sallallahu alaihi wasallam menyapu bahu-bahu kami dan dada-dada kami. Dia gosok lagi ni. Kita kena terjemah menyapu sebab dia guna kalimah yamsah. Kalau sekadar sentuh gitu, dia tak gitu, dia guna lamasa. Dia buat begini, dia sentuh ni, dia buat gitu. Kalau kita buat gitu. Dia sentuh, lepas tu dia menggerak-gerakkan. Itu dia panggil yamsah. Mana menyentuh kemudian menggerak-gerakkan tangan. Tu. Beliau menyapu bahu-bahu kami dan dada-dada kami dalam keadaan berkata, janganlah kamu berselisih, nanti hati-hati kamu juga turut berselisih. Baginda sallallahu alaihi wasallam juga ada berkata, sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada saf-saf yang hadapan. Mana saf-saf yang dia sebab gini, selepas ni kita akan bincang maksud betul sah ni apa dia. Sebelum ni saya sebut dua. Lepas tu dalam hadis kemudian dia ada tambahan. Tapi hak dua tu hak biasalah. Apa dia? Lurus dan betul kesah. Satu lagi yang ditekankan juga adalah maknanya dia kena ambil kira juga. Hak kalau bahagian bawah tumit, bahagian atas ni bahu. Bahu ni biar selaras, biar sama. Tak tinggi rendah tak kira, tapi biar sama. Dia ambil kira bahu tu. Sebab tu kalau kita perhati, kita tengok dia betul-betul supaya tentera, ketua tentera, dia membetulkan barisan. Dia punya masa dia semok cek barisan, betul barisan lah kita kata. Tengok kalau dah ke tolak. Tomik tak betul ni, masa betul barisan tu. Betul barisan ni. Betul tu lah. Jadi Nabi ni bukan main-main. Kalau kita perhatikan dah dia bukan main-main. Memang dia bersungguh. Saya rasa di zaman kita ni tak ada buat gitu. Sebab apa? Sebab lama dah Islam kita tak kata erti-erti lagi dah. Cukup tu imam kata istawu. Istawu pun faham dah. Istawu tu bahasa Arab, faham dah. Buat apa? Dan nak lari sebut. Tapi sebab itulah dalam kisah ni, dengan jumlah kita yang ramai ni, selepas ni puasa saya sebut, masing-masing kita, walaupun tugas asalnya terimam, tapi masing-masing mesti berperanan. Itu yang dimaksudkan di sini. Baik. Cuba kita tengok lagi sini. Jadi hadis Bara bin Azib ini sahih dari segi statusnya. Okey.
Para ulama menyebutkan selawat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya bermaksud memberikan rahmat. Manakala selawat malaikat kepada manusia bermaksud doa kebaikan dan keampunan. Dia begini, sebab bahagian atas tu cerita betul sah tu lagu mana tu kita bincang banyak dah. Jadi saya tidak sebutlah poin itu secara khususnya. Tapi kukuk mana pun ada juga sebahagiannya saya sebut ni. Sebab jelah betul sah ni kita sedia maklum. Kalau kita perhatikan, sebab tu saya tidak bincang banyak ni setiap satu tu. Sebabnya kita bincang dah sebelum ni. Cuma saya nak sebut secara umum, kalau kita perhatikan daripada awal perbincangan berkenaan dengan sah ni, betul sah ni perkara yang dia berkait dengan sifat salat juga. Jadi sifat sah Nabi dia mesti dianggap penting seperti sifat salat. Tu yang hendak ditekankan di sini. Sebab itulah ada ancaman. Bukan ancaman orang yang tidak, kalau kita kata orang yang tidak khusyuk, tidak usaha untuk khusyuk, disebut sebagai wail. Allah sediakan neraka wail kepada orang yang semaya tapi lalai, tak jaga, tidak ada usaha nak supaya boleh fokus dalam salat. Fokus tu ingat kepada Allah. Tak ada usaha. Maka orang itu disebut sebagai wail. Wail ni sama ada kita semua celaka lah. Kata-kata yang menunjukkan keburukan ataupun dengan makna Allah sediakan neraka. Mana sentiasa tak khusyuk salat. Tak ada usaha. Padahal khusyuk ni termasuk dalam sesuatu yang boleh diusahakan. Termasuk dalam taqatil basyarah. Fi taqatil basyarah. Termasuk dalam apa yang manusia boleh usahakan. Bukan di luar kemampuan manusia. Sebab tu kalau kita perhati dalam hadis, berlaku sekali-sekala hati kita melayar-layar pergi ke tempat lain, kita panggil tidak khusyuk lah. Hal tu tidak dikira berat hal tu. Dengan syarat kita kembali ke semula. Dengan kata auzubillah, kita fokus balik. Sebab apa? Tidak khusyuk ni boleh berlaku pada siapa saja. Tapi usaha nak mengembalikan kepada khusyuk itu perlu ada. Baik. Mafhum secara umum, Allah Subhanahu wa taala dan malaikat berselawat kepada saf-saf yang sempurna adalah mereka mendapat pujian dan pemuliaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat. Baik. Bila dapat pujian dan pemuliaan dari sisi Allah dan malaikat, apa maksud dia? Saya terlupa nak catat di situ. Seseorang sah ni orang lah. Orang yang berada dalam sah yang betul dapat selawat daripada Allah dan malaikat. Maknanya mereka akan mendapat redha daripada Allah. Tu. Baik. Apa yang dimaksudkan sah hadapan? Yang mana sah hadapan ni akan dapat selawat daripada Allah dan malaikat. Jadi sah hadapan itu apa maksud? Apakah sah pertama? Sebab dia guna sini bukan guna sah pertama. Sah mutaqaddimah. Bukan kata sah pertama. Sufuh tu mana sah. Kalau pertama ni sah je sahnya. Sah pertama. Apa maksud dia tu? Baik, apa maksud saf-saf yang di hadapan? Jika yang dimaksudkan adalah saf pertama sahaja, maka setiap tempat solat jika yang dimaksud adalah saf pertama sahaja, maka pada setiap tempat solat hanya ada satu saf saja. Maka pada setiap tempat salat hanya ada satu sah saja yang mendapat kelebihan ini. Kalau kita pakai dengan makna sah pertama tu, makna sah hadapan, makna sah pertama, makna setiap tempat salat sah adalah sahnya. Sini sah pada depan sekali. Lain pun gitu juga. Tu kalau pakai dengan makna sah hadapan tu, makna sah yang pertama. Makna setiap tempat salat tu ada satu saja sah pertama. Jadi hak tu yang dia dapat kelebihannya. Maknanya kena berebut benar lah nak mari tu. Tu. Sebab tu dalam hadis kan siapa kalau suruh ngundi, pengundi. Buat pilihan raya nak duduk sepan ni nak. Siapa begitu. Ngundi. Mana penting tu? Ya ke begitu? Di sini saya petik kata-kata Syekh As-Sindi. Sebab kalau ada orang lain sebut pun lebih kurang sama. Syekh As-Sindi kata setiap saf yang hadapan pada setiap masjid atau pada setiap salat Jumaat. Penggunaan perkataan jamak sufuf menunjukkan banyak masjid atau banyak jemaah. Atau boleh jadi juga ia bermaksud sahadapan yang terakhir, yang terletak sebelum sah akhir. Sah akhir tidak ada maksud padanya sahadapan. Maksudnya begini, bila kata sahadapan, makna semua sah kecuali sah belakang sekali. Faham tak maksud?
Jadi kata-kata Syekh As-Sindi ni, dia kata sah hadapan ni merupakan nisbah pada sah sebelumnya. Tu saya tak catat di situ. Kena ingat tu hak ni, sebab tu ni ulama kata hak ni hak molek. Tapi syaratnya sah itu dia mesti tepat. Dari segi rapatnya, tepat mengikut kriteria sunnah. Penuh sah. Betul sah tumit tu, kena betul. Jadi maknanya sah hadapan ni makna sah yang kedua akhir. Hak belakang sekali tak ada dah sah belakang dia nya. Nak kata sah depan mana? Tapi sah depan dia boleh kita kata sah depan, nisbah pada sah belakang dia. Jadi sah belakang sekali tak boleh nak kata sah depan sebab belakang dia tak ada dah. Tu kata Syekh As-Sindi. Kalau kita faham gini, maka hak ni juga mengandungi galakkan supaya berebut-rebut untuk mendapat saf hadapan. Usahalah jangan kita berada di belakang sekali, di bawah saf yang akhir sekali. Itu yang dimaksudkan di sini. Hak ni sebenarnya galakkan supaya penuhkan saf. Ni sebab kita perhatikan masyarakat kita ni lah. Sini kecil ada setengah-setengah masjid tu, saf pertama beratus orang. Saf pertama dia masjid itu panjang. Kadang-kadang dia mari saf pertama tak penuh lagi. Dia mari dia duduk di saf dua betul-betul belakang imam. Kat saya sebutlah dalam kuliah tu kebetulan kena dengan bahagian sah ni. Dia pun tanyalah selepas pada itulah dia nak tanya ketika kuliah ni secara direct itu mungkin dia rasa segan agaknya. Dia tanya, "Patut lagu mana ustaz tidakkah? Nabi kata hak paling dekat dengan tu imam. Hak nu jauh." Moga sah masjid dia tu panjang. Enggak panjang kada 100 orang lebih. Enggak kalau dia duduk di hujung nak penuh 2-3 orang lagi nak penuh. Jauh nak tu imam tu. Baik dia duduk dekat ni, sah kedua. Dia kira gitu. Dia tak faham. Tu saya sebut dia dalam hadis Nabi sebut dekat ni mula-mula sebelum Nabi hak liyalini tu hak sah depan, hak yang terbaiknya sah depan. Dan hak paling baiknya sah depan yang paling dekat dengan aku. Dan orang ni mesti ahlul nuha wal ahlul ahlam wan nuha. Orang hak balidah dan orang hak cerdik, orang hak ada ilmu. Lebih dah sah pertama tu. Di kalangan sah pertama tu orang-orang hak makmum duduk sah pertama, hak mana paling lebih? Hak ni hak liyalini. Hak mengiringi aku, hak dekat dengan aku. Dah hak tu mesti ahlul ahlam wan nuha, Nabi kata. Mesti orang yang sudah akil balik dan dia ni ada ilmu tentang salat. Paling kurang tentang masbuk dan khusus salat tak apa dah. Tu paling minimal. Mana kalau tu imam berlaku masa dia boleh naik ganti imam. Tu maksud dia. Jadi kalau kata-kata Syekh As-Sindi ni kita rasa lega lah sikit. Kalau hak sana ni berat juga tu. Sah pertama. Enggak saf pertama satu ya setiap masjid. Sebetulnya apa yang dimaksudkan oleh As-Sindi saf hadapan adalah bermaksud nisbah hadapan kepada saf belakangnya. Justru ia memberi erti tidak termasuk saf yang paling akhir kerana tiada nisbah hadapan kepadanya. Nak kata hadapan mana? Enggak tak ada dah saf lepas. Dia akhir sekali. Tu kata-kata Syekh As-Sindi. Yang kelima, hadis ini menggambarkan betapa serius dan tegasnya Nabi SAW mendidik umat agar menyempurnakan saf. Sikap Nabi SAW jelas menunjukkan amalan menyempurnakan saf bukan sunnah yang kecil dan remeh, bahkan ia ditekankan dan diutamakan. Yang keenam, orang yang tidak mengambil serius penyempurnaan saf mendapat ancaman buruk daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan hadis ini antara menjadi dalil bagi pihak yang mengatakan betul dan rapatkan sah adalah wajib bukan sunat. Ini antara. Jadi ulama, tapi ini bukan pendapat jumhur lah. Tapi ada ramai juga ulama kata wajib. Inilah antara dalil dia. Dia kata macam mana kita boleh faham sunat sedangkan ancaman itu berat tu. Jadi pemahaman wajib diambil daripada ancaman yang berat itu. Allah ubah muka, hati jadi suka balah, tak bersatu hati. Kecil ke tu? Besar tu. Tu. Jadi dia kata kalau mengikut kaedah usul fiqh pun ini isyarat kepada wajib ni. Kalau dari segi usul fiqh pun. Gitulah. Tapi jumhur ulama dia pergi kepada riwayat-riwayat lain lah. Yang ketujuh, orang yang mengambil berat akan penyempurna saf akan mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Taala dan mendapat doa kebaikan dan keampunan daripada para malaikat. Jadi maknanya kesimpulannya hadirat sebelum kita baca lain ni, makna betul sah ni perkara yang sangat penting dan dia menjadi salah satu faktor penyempurnaan solat dan moleknya kehidupan kita di luar. Itu antaranya.
Sesetengah ulama sebut, saya tidak masuk di sini. Nak boleh tercapai kelebihan bertusah ni, dia kena ada kesedaran dan kefahaman terhadap hikmat bertusah. Ada ulama sebut gitu. Ni kalau betul saja tak faham hikmat dia, betul semata-mata. Duduk tengah betul tu duduk gurau lagi. Dalam sah misalnya, dia tak faham tu maksud betul, maksud rapat kasah, betul kasah, kena selarah, sejajarkan kepala bahu dalam hadis selepas ni. Apa maksudnya? Maksudnya betul perbuatan kita. Falsafah dia betul hati, betul perbuatan zahir. Dan kadang-kadang nak betul ni tak erak seorang, dia kena kumpulan. Kena hak kita betul orang tepi kita baru jadi betul. Kalau kita seorang tak betul, dalam masyarakat pun gitulah juga. Kita nak masyarakat betul, setiap orang kena usaha betul diri dia. Sebab masyarakat gabungnya pun betul lah. Gabungnya manusia tu. Jadi kalau seorang dua saja ada usaha nak betul, nak melakukan ma'ruf, tapi yang ramainya tidak nak pada ma'ruf, tak jadi betul juga masyarakat. Hak tu falsafah lebih besarnya. Baik, seterusnya bab yang ke-26, bab yaqulul imam idza taqaddama fi taswiyatis sufuf. Bab apa yang dikatakan oleh imam apabila beliau tampil untuk meluruhkan saf. Jadi bila dia tampil, bila dia pergi dalam mihrab ni, tempat imam ni, dia pun tengok tu, dia nak pergi betul saf tu, dia betul saja ke? Kena sebut juga. Kena sebut. Selain daripada dia nak betul dengan kita kata dia mencelahi saf, dia baris, dia kena sebut juga. Gapo dia kena sebutnya? Sini Imam An-Nasa'i telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Apakah ucapan yang dikatakan oleh imam apabila beliau tampil untuk salat dalam konteks peringatan agar makmum menyempurnakan sah mereka? Jadi imam ni nak kata gapo? Dia gini sebenarnya hak ni kita bincang ni tak habis lagi lah. Kita bincang bab imam. Sebab ada setengah riwayat kata yang sebut betul sah ni Tok Bilal. Ada juga. Tok Bilal kata. Tu. Lepas tu kata tu kira sebelum qomat ke? Ke ataupun selepas qomat. Sebelum masa imam sudah berdiri dah tu. Hak tu ada juga. Cuma ni kita hadis ni berkait dengan imam dulu. Baik. Hadis 812 kan. Wa bi qala akhbarana Bishr bin Khalid al-Askari qala hadatsana Gundar an Syu'bah an Sulaiman an Umarah ibn Umair an Abi Ma'mar an Abi Mas'ud qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yamsahu awatiqana wa yaqul istawu wa la takhtalifu fatakhtalifa qulubukum waliyani. Dia ni banyak ni kalimahnya. Dia ada khilaf, sampai 3 khilaf ni kalimah ni. Sini waliyani. Satu lagi liyalini. Satu lagi liyalini, tak ada iya. Tu 3 dia kata. Tu baik, tak apalah. Kita tidak nak bincang secara bahasa itulah. Sini wal yaliyani minkum ulul ahlam wan nuha thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Imam Nasa'i dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Abi Mas'ud, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyapu bahu-bahu kami sambil berkata, luruskan saf-saf kamu. Jangan berselisih. Nanti hati-hati kamu turut berselisih. Hendaklah orang baligh dan berpengetahuan mengiringi aku dalam saf, kemudian orang yang kurang sedikit daripada mereka, dan seterusnya orang yang kurang sedikit daripada mereka. Baik. Hadis bab iaitu hadis Abi Mas'ud adalah sahih. Huraian hadis bab telah disebutkan dalam hadis-hadis sebelumnya. Ada dah bincang sebelum ni. Secara umumnya hadis bab menegaskan kriteria orang yang layak berada di saf pertama dan hampir dengan imam adalah orang yang baligh dan berilmu pengetahuan tentang hukum hakam berkenaan salat. Hukum hakam tu berkenaan salat. Ni paling minimal lah. Kalau tidak alim pun tak apa. Biar tahu tentang hukum salat pun okey dah. Termasuk dah ulul ahlam itu. Apa dia? Ulun nuha. Ulun nuha termasuk dah ulun nuha tu. Tu. Nak kata alim agak berat lah. Masjid Kelantan saja pun berapa ratus. Mana hak duduk belakang ni kena hak alim. Payah kalah tu. Sebab tu ulama kata hak minimalnya reti tentang hukum salat. Tak apa dah.
Yang keempat, kelebihan makmum yang berada hampir dengan imam adalah kerana tanggungjawab yang ditanggung oleh mereka dalam konteks memperbetulkan imam jika beliau tersalah atau mengganti imam jika berlaku apa-apa kecemasan. Baik, bab yang ke-27, kamarrah yaqulu istawu. Jadi di sini saya tidak sebut sebab kita bincang dah sebenarnya. Maknanya kata-kata yang sepatutnya diucapnya ke dia. Tu dalam bahasa Arab istawu tu. Mesti kena kata dalam bahasa Arab kau? Tidak. Nak ayatnya biar betul sah. Misalnya kata email kita ni katakan betul sah, rapat ke sah, penuh ke sah. Yalah berlaku termasuk semua tu. Masuk semua tu. Sebab tu lepas ni kita akan jumpa lah. Saya akan sebut juga mana perapat tu setara mana. Nak kau siapa mewah merah kaki jiran tu tak? Tak boleh lagi tu. Perapat lah. Ada dalam hadis kata kalau anak kambing kecil, anak kambing tu tengah nampak lalu tu, tu tak apa dah, setara tu okey dah. Tidaklah kata tu kira-kira tu tak apa dah. Sebab dia rapat ni kan. Dia rapat ni, dia gitu rapat, bukan gitu. Mana kita perapat tu, mana anak kambing boleh lalu kot ni. Anak kambing kecil, hak baru lahir tu, hak baru nampak tu. Boleh masuk, tak apa dah. Sebab bawah ni rapat, mesti dia ruah. Dia tak ada rapat dengan pohon gitu. Kalau hak tu parok. Dia tidak gitulah. Sebab itunya kalau dalam kitab fiqh ramai yang ulama setuju daripada hadis-hadis tu, ulama buat kesimpulan rapat ni maksudnya supaya selesa dan tercapai maksud Nabi. Buka kaki tu kita kena agak biar sama luah dengan ni bahu kita. Kalau bahu kita ni 2 kaki ataupun 2 kaki setengah, kita agaklah. Sebab setengah orang tu dia panggil apa? Ni pendek ni kan? Bahu ni pendek dah. Tidak bahu panjang. Dia ambil kira dia. Barulah masa rokok, masa sujud pun jadi selesa. Gitu. Sebab ada setengah orang, ini pengalaman kita lah. Jadi susah kita. Jadi kita rasa tak senang hati lah. Kaki dia masuk. Nak rapat kaki dia berdiri dah. Jadi menyebabkan kita nampak masa sejengkal lebih antara kaki kita. Kalau kita perapat, masuk dalam dia lah kaki kita je. Itu maknanya kesilapan lah. Sepatutnya dia kena buka tu. Jangan dia masuk gitu. Makna kita kata bahagian punggul dia dengan bahu dia jadi tubik pak keluar, ada kaki masuk. Jadi bila kita nak betul payah, tu kena tahu. Sebab tu kalau kita tengok di apa-apa mazhab Ahmad kita tekan nah tu. Apa-apa dia betul nampak sopo. Tu amal. Gitulah sebenarnya. Lepas tu kalau dia kesok, misalnya kesok lepas bangun tu kesok betul balik. Gitu cara dia. Bila kita bangun rakaat kedua tu kan. Dia kesok tu berubah dia, betul balik. Itu maksud dia. Baik, Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ni, kamarrah yaqulu istawu. Berapa kalikah? Tu imam berkata betul ke berapa kali? Imam nak kata istawu tu berapa kali? Mana setara tu kita nak tahu tu. Takut lebih. Baik. Imam An-Nasai telah mengemukakan satu hadis di bawah bab ini. Melalui bab ini, Imam An-Nasai telah mengemukakan hadis yang menunjukkan jumlah kata-kata betulkan sah kamu oleh imam. Secara ringkasnya 3 kali. 3 kali. Tak apalah, cuba kita tengok. Baik, hadis 813. Wa bi qala akhbarana Abu Bakr bin Nafi' qala hadatsana Bahz bin Asad qala hadatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kana yaqul istawu fawalladhi nafsi biyadihi inni la arakum min khalfi kama arakum min bayni yaday. Imam Nasai dengan sanad yang telah meriwayatkan hadis ini daripada Anas bahawa Nabi SAW telah bersabda, betulkan saf kamu, demi Tuhan yang nyawaku berada dalam genggamannya, sesungguhnya aku benar-benar dapat melihat kamu tu Sesungguhnya aku benar-benar dapat melihat kamu dari arah belakangku sebagaimana aku melihat kamu dari arah hadapanku. Zahir hadis ni kita nampak Nabi boleh melihat juga ke belakang ni. Padahal tak ada disebut Nabi ada mata ke belakang tu. Baik. Hadis bab iaitu hadis Anas bin Malik adalah sahih. Hikmat Nabi SAW mengulangi peringatan agar meluruskan saf dan memenuhi saf adalah sebagai penegasan dan penekanan menjaga kesempurnaan saf, kerana amalan ini termasuk dalam pengerjaan salat. Ini termasuk dalam iqamatus salah. Ulang itu siapa berapa kali? 3 kali.
Yang ketiga, kenapa Nabi SAW menyebutkan aku dapat melihat di bahagian belakang aku sama dengan bahagian hadapan? Apa Nabi sebut gitu? Apa maksud di sebalik kata-kata berkenaan? Syekh As-Sindi menyebutkan beberapa kemungkinan maksud di sebalik sabda baginda SAW tersebut. Yang pertama, galakkan agar kalangan du'afa memberikan perhatian dan cakna terhadap sunnah menyempurnakan salat. Kebanyakan mereka hanya mengambil berat tentang kehadiran salat berjemaah, tapi tidak mengambil berat dalam isu saf kerana menganggap Nabi tak tahu. Engkau duduk belakang kan? Pokok du'afa ni pokok mana? Ni kena faham lah. Pokok du'afa ni di kalangan sahabat Nabi ni hak tidak terpelajar. Orang-orang hak tak uti baca, orang-orang kapung lah. Tapi dia sahabat juga, geper kan? Tapi kok mana pokok du'afa lah, pokok lemah-lemah ni. Yalah, kalau kita nak sebut dalam bahasa kasar, pokok tak cerdik. Tapi Nabi tak seguna gitu. Takkan Nabi kata pokok bodoh ni hadap belakang tu, berat kata. Tak molek sebut bodoh-bodoh gitu. Tak molek gitu. Tidak disukai dalam agama. Tak boleh. Nabi kata pokok du'afa. Pokok lemah-lemah tu. Lemah tu maknanya lemah akal lah. Apa pokok ni kebanyakan dia fikir kena mari ya masjid. Asal mari ya. Dia kira gitu ya. Mari duduk boa apa tak apa, duduk tak betul sah apa tak apa, asalkan mari. Apa tu? Mungkin Nabi tak nampak pun kita. Dia ingat gitu. Dia ingat gitu. Asal mari ya. Nabi tak say gitu. Sebab tu Nabi kata aku nampak ni, aku nampak. Nabi bukan kata pada Zainal Wakar ni. Nabi bukan Zainal Umar, sebab kita ke bahasa berudak ni ayah nampak ni main-main. No. Jangan dia buat itu. Ada fasa CCTV ni. Pak mahal tu. No. Kok nampak terang tu. Terkejut lalu lah dia. Tu salah satu pandangan lah. Yang kedua, penegasan ini lebih ditumpukan kepada kalangan munafik yang tidak cakna terhadap penyempurnaan salat. Mereka sering cuai dan tidak berdisiplin dalam isu saf salat. Baik, masalah pendapat yang kedua. Apa Nabi berat sangat ke pokok munafik? Kita kena ingat, pokok munafik ni ada jadi Islam yang baik selepas tu. Maknanya Nabi bui juga tumpuan pada pokok dia ni apa? Makna kalau dia betul sah agak jadi berubah lah hati dia tu. Sebab pokok dia semai jemaah tak tinggal juga. Tu tak tahan tu. Ni depan pula tu. Yang keempat, apa maksud sebenar kenyataan Nabi SAW bahawa baginda dapat melihat apa yang berlaku di bahagian belakangnya sama dengan bahagian hadapan? Kata-kata Nabi ni nak pakai lagu mana? Dia boleh nampak semati kau supaya guna mata tu depan tu kau lagu mana? Hak tadi bincang tu kenapa Nabi sebut gitu? Hak ni bila Nabi sebut gitu, apakah Nabi benar-benar melihat dari arah belakang seperti mana dia boleh melihat dari arah hadapan? Berkenaan persoalan ini ulama berbeza kepada dua pendapat. Yang pertama, melihat dengan makna mengetahui apa yang berlaku di bahagian belakang. Bukan tengok makna nampak seperti bahagian hadapan, tapi dengan erti tahu. Jadi pengetahuan ini sama ada melalui wahyu atau melalui ilham dari Allah SWT. Walaupun Nabi tak nampak benar, tapi Nabi tahu. Tu makna nampak. Sebahagian ulama membantah pendapat ini. Bagi mereka, jika dengan maksud tengok tu makna tahu, maka tidak ada keperluan dikaitkan dengan kemampuan melihat di bahagian belakang. Bahkan cukup sekadar menyebutkan aku tahu apa yang berlaku di bahagian belakang. Apa Nabi tak sebut gitu? Tiba-tiba Nabi kata aku nampak. Dah kalau nampak dengan mana tahu, sebutlah aku tahu. Maka Nabi boleh tahu. Kalau melalui wahyu ataupun ilham, sebab ilham ni juz'un min wahyin min Allah, sebahagian wahyu daripada Allah juga. Ni, ilham bagi Nabi ni juz'un minal wahyi. Adalah satu juzuk daripada wahyu juga. Pendapat ini sudah dikira sebagai takalluf, buat-buat, membebankan. Kecek tanpa dalil, itu makna takalluf. Dan mengabaikan maksud zahir tanpa ada alasan munasabah. Mana dalilnya? Nak kata nampak tu dengan makna tahu, dia kena ada dalil. Lepas tu kalau Nabi nak ayat dia tahu berapa ayat melihatnya. Sebab itulah pendapat yang kedua. Ni ana petik kata-kata Hafiz Ibn Hajar sebab dia syarah dalam Sahih Muslim dia. Dia sebut dalam Fathul Bari, ni apa ni? Syarah Bukhari dalam Fathul Bari dia, Hafiz Ibn Hajar ni dia sebut dalam Fathul Bari dia. Apa dia kata? Pendapat yang tepat dan terpilih adalah yang mengikut zahir nas, iaitu Nabi SAW melihat
Nabi melihat secara maksud yang hakiki, bukan maksud majazi. Melihat tu nampak sungguh seperti mana nampak dengan mata. Ini adalah ciri khusus untuk Nabi SAW yang berupa hal yang mencari tersilap tu mencari adat, atau lebih tepat mukjizat lah. Mukjizat Nabi SAW. Ini merupakan pandangan Imam Bukhari rahimahullah, di mana beliau telah meletakkan hadis berkenaan hadis ni. Imam Bukhari letak di bawah bab alamatun nubuwah, tanda kenabian, mukjizat lah maksudnya. Demikian juga dinukilkan daripada Imam Ahmad dan tokoh-tokoh yang lain. Az-Zain Ibn al-Munayyir berkata, tidak ada keperluan kita nak ta'wil maksud sabda Nabi SAW. Tak perlu ta'wil, kerana itu boleh menyebabkan berlaku ta'til lafaz syarak tanpa keperluan mendesak. Kita nak ta'wil Nabi melihat dengan makna tahu, itu termasuk dalam ta'til. Ta'til di mana kita mensia-siakan makna dia. Dan Nabi kata dia, lihatlah. Lihatlah ke mana? Atau lihat dengan mukjizat. Lihat dengan mukjizat. Ni sains lah ni, kita kata hebat sains. Sains ni tak boleh nak jawapan tu. Apa tu ubik air tu jari Nabi? Tak ada kaedah, tak ada tu. Ilmu sains tak ke siapa nak ayat tu. Tu orang panggil mukjizat. Sains nak ayat lagu mana? Nah, kalau tu ubik darah tak apalah. Mungkin memang ada darah pun. Tapi banyak tu. Siapa boleh ambil 1 batalion, boleh ambil wuduk, boleh minum lagi. Ni sains di luar daripada kemampuan sains nak fikir tu. Tu apa panggil mukjizat ni pun gitu juga. Sebab tu Imam Qurtubi kata, memahami nas ini secara zahir lebih aula kerana ia mengandungi kemuliaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi pendapat lebih ramainya kata ni mukjizat. Itu maksud dia. Saya tak masuk sini. Ada lagi pendapat tu pelik lah. Dia kata sebenarnya ada mata kecil, orang tak nampak di belakang tu. Tu ulama kata gong. Ada lagi tak tu. Dia kata sebenarnya kemungkinan dia sebutnya. Sebab tu Syekh Ethiopi sebut kila. Ada dikatakan, ada ulama, dia tak sebut ulama, dia kata belakang Nabi ni antara qafa dengan belakang ni ada mata Nabi kecil, tak serupa depan mata dia tu. Macam ulama ketawa lah, ulama kata tu takalluf, lebih daripada takalluf. Tu biar agak munasahabah nak kecek tu tu. Nak buat andaya tak sebab buat andaya tanpa ada dalil, tak nasabah tu. Orang panggil takalluf berat lah tu. Membebankan mikir tu orang panggil takalluf. Kalau bahasa Kelantan buat-buat tu. Bagi buat-buat tak boleh lah, kena ada dalil. Kita nak kecek ni sebab tu ulama ni, sebab tu ulama dia ada istilah ni takalluf. Takalluf mana tak kuat tak boleh pakai. Tu maksud dia. Jadi bab yang ke-28 ni kita pinjam yang hadapan lah. Rasa berhenti setakat tu lah dulu. InsyaAllah bab yang ke-28 ni hasul imam ala rassis sufuf wal muqarabah bainaha. Imam menggalakkan makmum membetulkan dan merapatkan saf. Kira ni kita bincang minggu hadapan. Jadi yang setakat itulah dulu. Mudah-mudahan Allah berkati kita semua. Aku laqauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.